Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid di rumah? Semoga berada di dalam keadaan sihat sejahtera dan dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. InsyaAllah kita akan belajar pendidikan Islam di dalam bidang sirah yang bertajuk Pembukaan Kota Mekah. Murid-murid, adakah anda sudah bersedia? Bagus. Mari kita kenali pembukaan Kota Mekah. Pembukaan Kota Mekah dikenali juga sebagai Fathu Mekah. Peristiwa penting pembebasan Kota Mekah daripada pengaruh, amalan dan cengkaman jahiliah. Baiklah murid-murid, mari kita ketahui latar belakang pembukaan Kota Mekah. Pihak musyrikin Quraisy di Mekah telah mengkhianati perjanjian Hudaibiyah yang dipersetujui mereka. Mereka telah membantu sekutu mereka iaitu Bani Bakar memerangi kabilah Khuza'ah yang mengikat janji setia dengan pihak muslimin. Mengikut perjanjian Hudaibiyah, pihak musyrikin Quraisy dan pihak muslimin bebas membuat perjanjian dengan mana-mana pihak dan berlakunya genjatan senjata selama 10 tahun. Apabila Nabi Muhammad SAW mendapat berita ini, baginda memerintahkan kaum muslimin agar membuat persiapan untuk berangkat ke Mekah bersama-sama dengan Nabi. Baginda merahsiakan tujuan dan pergerakan mereka daripada pihak musyrikin Quraisy. Nabi kemudiannya melantik Kulsum bin Husain menjadi pengganti baginda di Madinah. Ini ialah latar belakang permulaan pembukaan Kota Mekah. Murid-murid, kita dah ketahui latar belakang pembukaan Kota Mekah. Baiklah, mari kita teruskan dengan peristiwa pembukaan Kota Mekah. Peristiwa yang pertama ialah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan kaum muslimin berangkat menuju ke Mekah. Bilangan mereka adalah seramai 10,000 orang. Setibanya di Marru Zahran, baginda memerintahkan kaum muslimin supaya membina khemah dan menyalakan obor api sebanyak yang mungkin. Tindakan ini menjadikan musyrikin Quraisy berasa gerun kerana menyangka bilangan mereka yang ramai. Setibanya di Zultuwa, Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kaum muslimin supaya masuk ke Mekah melalui jalan yang berbeza. Tujuannya untuk melemahkan kesatuan dan kekuatan musyrikin Quraisy di Mekah. Baginda juga mengingatkan mereka agar tidak memerangi musyrikin Quraisy kecuali apabila diserang. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid telah diserang, tetapi akhirnya dapat masuk ke Kota Mekah. Dari Zultuwa, baginda masuk ke Kota Mekah dengan menunggang unta dan menundukkan kepala tanda merendah diri kepada Allah, serta bersyukur atas nikmat kemenangan umat Islam membuka Kota Mekah. Baginda memberikan jaminan keselamatan
kepada penduduk Mekah yang masuk ke rumah masing-masing, ke Masjidil Haram atau ke rumah Abu Sufyan. Jaminan keselamatan ini menyebabkan penduduk Mekah memilih keamanan daripada berperang dengan kaum muslimin. Murid-murid, apabila tiba di Baitullah, baginda melakukan tawaf dan memusnahkan 360 buah berhala yang ada di dalam dan di sekeliling Kaabah. Selepas itu, baginda berucap di khalayak ramai tentang kebebasan dan kemaafan yang diberikan kepada musyrikin Quraisy atas kesilapan yang lalu. Akhirnya, ramai dalam kalangan mereka bersetuju berbai'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta berjanji taat setia kepada Allah dan Rasul. Antara pemimpin Quraisy yang telah memeluk Islam ialah Abu Sufyan. Baiklah murid-murid, adakah anda telah memahami kisah dan cerita tentang peristiwa pembukaan kota Mekah? Bagus. Mari kita ketahui pula iktibar daripada peristiwa ini. Yang pertama, membuat perancangan dengan teliti sebelum melakukan sesuatu dan melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Kedua, mencontohi akhlak baginda yang tawaduk dan sentiasa bersyukur. Ketiga, menjadi seorang yang pemaaf. Dan keempat, mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan. Semoga dengan kita mempelajari kisah ini, kita dapat mencontohi sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baiklah murid-murid, kesimpulan daripada peristiwa pembukaan kota Mekah ini ialah pembukaan kota Mekah berlaku dalam keadaan yang aman. Kemudian selepas peristiwa ini, agama Islam semakin berkembang luas. Jumpa lagi di lain hari dan waktu. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.